Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita bertemu lagi sidang pendengar IKIM FM dengan segmen Ibrah pada petang ini. Dan kita mahu mencari pelajaran terbesar daripada kisah tragedi yang berlaku kepada kaum 'Ad, iaitulah kaum Nabi Hud alaihissalam, di kemuncak perjuangan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya ini. Saya ingin mulakan Siti dengan suatu falsafah lah. Satu perkataan falsafah. Kita tidak boleh lari daripada pedoman ini, iaitulah hidup kita ini ibarat lebuh raya sebenarnya. Kita mempunyai kereta mewah, boleh saja kita bawa pandu dengan laju. Tetapi kita tidak boleh mengenepikan signboard ataupun papan-papan tanda yang ada di tepi, supaya kita sentiasa berawas-awasan. Setengah orang, seperti kaum 'Ad, kita akan lihat sebentar lagi, mereka mempunyai kereta yang mewah, boleh memandu dengan sangat laju 2.0 ke atas. Tetapi papan tanda yang ada di tepi jalan ini mereka ignore, mereka tidak peduli. Peduli apa? Sebab kereta saya ini kereta yang dicipta untuk dibawa laju. Contoh papan tanda pertama yang ditemui di lebuh raya, iaitulah bawa 90 km sejam ke bawah. Jangan bawa lebih daripada itu, kerana yalah, ada bahaya di depan sana kalau dibawa laju. Tapi si pemandu ini kata, mana boleh, saya beli kereta ni gia dia ada 5. Mana boleh saya nak guna gia yang rendah. So peduli apa, perjalanan pun diteruskan. Sampailah di kawasan berbukit, turun bukit, naik bukit, masih menemui isyarat yang sama. Peduli apa, teruskan sahaja kelajuan, mujurlah selamat lagi. Sampailah di kawasan hospital contohnya, ada papan tanda lagi berbunyi, jangan bunyikan horn, kerana nanti mengganggu orang di dalam hospital yang mempunyai kesakitan mental dan sebagainya. Tetapi pemandu ini kata, peduli apa, aku beli kereta ni bayar 200,000, tiba-tiba kereta yang aku beli ni horn saja 10,000 kot. Tiba-tiba tak dibenarkan bunyikan horn, peduli apa? Pon tekan horn dekat hospital. Sampailah akhirnya nak sampai ke rumah tu, dia exit daripada highway tu, jumpa lampu isyarat. Tiba-tiba sampai je dekat situ merah. Si pemandu kereta mewah ini kata, peduli apa merah ni, aku nak cepat sampai. Maka dilanggarnya lampu merah ini dan berlakulah tragedi di mana ada kereta dari bertentangan arah yang tidak diketahui telah melanggari keretanya lalu mati. Ini gambaran mudah kepada manusia yang berkonflik dengan papan-papan tanda peringatan. Memanglah kita tak nampak ada aksiden di depan tu. Tetapi kita faham benar, papan tanda ni wujud di kawasan-kawasan berbahaya. Supaya kita faham bahawasanya di tempat itu, di lokasi itu mungkin pernah berlaku kemalangan. Maka sekali kita nampak simbol-simbol ini, berhati-hati. Walaupun tidak nampak depan mata ada kemalangan, tetapi sejarah menunjukkan lokasi itu pernah berlaku kemalangan. Di dalam bahasa Al-Quran, Yati pula dah, Cik Siti. Astagfirullahalazim. Jumpa Cik Siti tadi. Jadi, di dalam Al-Quran, tanda signboard tanda ini dinamakan sebagai ayat. Dan sejarah di dalam Al-Quran ini pun dinamakan ayat. Masalah yang berlaku kepada kaum 'Ad, mereka mempunyai kereta mewah. Apakah kereta mewah bagi kaum 'Ad ini? Kita telah bincang panjang dulu. Mereka ini mempunyai kekuatan fizikal. Yang pertama kuat. Mereka juga kaya. Yang kedua sangat kaya sampai boleh buat bangunan-bangunan di atas bukit yang tidak dihuni pun. Semata-mata nak tunjukkan kemajuan peradaban mereka. Dan yang ketiga, mereka sangat kreatif. Ilmu yang mereka ada sampai boleh menukar bukit bukau menjadi istana-istana bawah tanah. Tetapi apa yang berlaku kepada kaum yang mempunyai kereta mewah sangat ini adalah mereka berdusta dan tidak mempedulikan papan tanda yang
ditunjukkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabat Tsamudu wa 'Adun bil qari'ah. Mereka mendustai hari kiamat. Al-qari'ah artinya hari kiamat. Kalau kita nak lebih mendalami maksud qari'ah ini, dia asal daripada perkataan qara'a, yang bererti ketukan yang sangat kuat. Macam itulah lebih kurangnya. Tapi tu perlahan tu, Siti. Kalau kuat, boleh je nak bunyi kuat. Tapi kekuatan bunyi itu akan sampai ke tahap qara'a. Artinya, hari kiamat ini adalah hari di mana kegoncangan, kekuatan gempa, kekuatan fenomena alam disaster yang terlalu mengejutkan dan terlalu boleh memekakkan telinga. Tetapi ini didustai oleh kaum 'Ad, sebagaimana dinyatakan Allah dalam surah Al-Haqqah ayat yang keempat. Inilah perkataan yang telah dinyatakan oleh Nabi Hud, iaitulah kiamat itu akan datang kepada kamu. Berimanlah pada kehadiran hari kiamat qari'ah itu, kerana pada hari itu kamu akan dimatikan dan kemudian kamu akan dihidupkan semula dan akan dihitung seluruh amalan kamu. Namun kaum 'Ad mendustai peringatan Nabi Hud alaihi salam. Bahkan bukan setakat hari kiamat, mereka mendustai apakah selepas kiamat. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Surah Al-Mu'minun. Kaum Hud berkata, hidup ni sekali ni je. We need to enjoy. Kita kena enjoy lah. Mana ada kematian? Kita hidup, kita mati di atas muka bumi ini, dan mana mungkin kita akan dibangkitkan semula selepas kita mati. Tidak logik tulang belulang yang sudah menjadi serbuk di bawah tanah selepas kita mati akan disatukan semula menjadi manusia dan dihitung amalan selepas itu. Kami tak boleh terimalah benda ni. Demikianlah lebih kurang dialog yang dirakamkan Quran mengenai kaum 'Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam. Akhirnya, inilah yang mahu kita bincangkan. Berlakulah aksiden. Berlakulah kemalangan besar. Dan tragedi yang akan saya sebutkan ini adalah tragedi yang lebih dahsyat daripada taufan Haiyan yang datang ke Filipina pada November 2013. Kalau masih ingatlah, Siti. Taufan yang besar, ya, memakan korban, kalau tak silap saya 10,000 lebih nyawa yang telah terkorban. Dan kelajuan taufan ini sangat dahsyat, 300 km sejam. Sama laju dengan kapal terbang tu. 300 km sejam dengan diameter 800 km, Masya Allah. Tetapi Al-Quran merakamkan kejadian taufan yang jauh lebih dahsyat daripada mana-mana taufan yang pernah berlaku di atas muka bumi ini. Mari sidang pendengar, saya bacakan ayat tragedi yang menimpa kaum 'Ad selepas mereka tidak pedulikan signboard yang telah ditunjukkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim." Apabila mereka itu semua menyaksikan kedatangan azab mendatangi lembah-lembah mereka yang kering kontang. Qalu, mereka berkata, "Hadha 'aridun mumtiruna." Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bal huwa masta'jaltum bih. Sedangkan Allah berkata, itulah azab yang mereka minta disegerakan datang. Yang mereka cabar Nabi Hud dahulu, inilah janji yang telah datang. Rihum fiha azabun alim. Angin yang akan memberikan pukulan maut kerana mengandungi azab yang terlalu pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang akan memusnahkan kesemua sahaja perkara yang ada di situ dengan izin Tuhan mereka. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tidak tinggal daripada tiupan angin ini kecuali rumah mereka yang masih lagi ada. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah Allah membalas perbuatan kaum-kaum pendosa yang tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahqaf ayat 25. Mari sidang pendengar, saya sebut sedikit gambaran kedatangan azab yang sangat dahsyat ini. Untuk makluman, Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kemarau yang sangat panjang
di mana langit tidak memuntahkan lagi air, tidak menumpahkan air. Mentari membakar sehingga sangat nampak seperti api keluar daripada kepala-kepala manusia kerana terlalu panas, kering kontang keadaan Al-Ahqaf, padang pasir kaum Nabi Hud pada waktu ini. Padahal sebelumnya mereka berada dalam keadaan normal cuacanya. Namun mereka didatangkan dengan kemarau yang sangat menyakitkan. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi Hud, apakah semua ini wahai Hud? Nabi Hud kata, bertaubatlah pada Tuhanmu, Tuhanmu akan menurunkan hujan kepadamu. Artinya, Nabi Hud masih lagi sayang kepada kaumnya dan Allah masih sayang kepada kaum 'Ad. Sehingga memberikan signal awal kedatangan bencana supaya mereka beringat dan kembali bertaubat. Tetapi kaum 'Ad gelak je kepada Nabi Hud bila Nabi Hud kata bertaubat, kembali pada Islam, kembali pada tauhid, Tuhan akan menurunkan hujan. Sehinggalah betapa degilnya istakbaru ini telah menatijahkan kedatangan azab, di mana azab ini datang dalam bentuk awan mendung gelap pekat. Tetapi kaum 'Ad menyangka daripada jauh dia nampak benda tu. Inilah awan yang akan memberikan air hujan dan pertolongan kepada kita yang sudah kering kontang di sini kemarau panjang. Tetapi percayalah, ketika mereka melakukan tipu daya pada Nabi Hud alaihi salam, Allah sedang melakukan tipu daya kepada mereka. Digambarkan dalam tafsir para ulama, gembira diorang ni sampai menyanyikan itu, menyanyikan ini kerana dah nampak awan tu datang seronoknya. Hujan dah nak turun, kering kontang sudah tidak akan berlaku lagi seronoknya. Namun, Syekh Qutb rahimahullah menyatakan, sengaja Allah membuat kemarau dahulu agar mereka sempat kembali. Namun mereka menganggap ini adalah suatu yang tidak akan mendatangkan apa-apa. Dia macam kita lah Siti sekarang. Berlaku jerebu pada bila? Tahun lepas. Saya kalau tidak silap lebih kurang bulan Mei, bulan Jun. Jerebu datang. Setengah kita melihat fenomena biasa je kebakaran di Indonesia. Kemudian berlaku pula banjir besar di Kemaman, Kuantan pada tahun lepas juga kalau tidak silap. Setengah kita beranggapan itu fenomena alam hasil daripada tiupan angin monsun timur laut apa benda semua tu. Kan? Jadi mereka sangka di barat daya ni tak ada apa-apa dan ia akan pulih dengan segera. Dan kita pun tengok apa yang berlaku pada Filipina, taufan datang dan mutaakhir ni pula cuaca-cuaca yang melampau sejuk di beberapa lokasi. Setengah kita melihat ini fenomena alam biasa yang tidak mempunyai hubungan dengan perbuatan Tuhan. Tetapi kita kena ingat betul-betul apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Inilah perangai kaum 'Ad. Mereka melihat, okey, kemarau panjang pasti akan berlalu. Dan awan ini datang pasti membawa hujan. Itulah yang telah kita lalui sebelum ni pun. Fenomena alam pasti akan berlaku penggiliran. Panas, sejuk, luruh, bunga, hujan, terik, mentari, kemarau. Tetapi kegembiraan mereka sebenarnya silap. Allah sedang membawa awan yang tidak membawa hujan. Awan ini adalah awan azab yang akan menurunkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Rihun fiha azabun alim. Daripada keadaan terik panas mentari, tiba-tiba kedatangan angin ini diiringi oleh cuaca yang sangat-sangat sejuk. Pendek kata daripada 50 darjah Celsius itu turun pada negatif Siti. Tiba-tiba. Kemudian kesejukan ini mencengkam tulang, setiap jam turun 1 darjah Celsius. Sehinggalah tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin ini telah datang memusnahkan segala-galanya. Ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Kata Quran. Angin ni dia lalu dan apa yang masuk dalam angin ni takkan tinggal kecuali serbuk. Masya Allah. Tidak ada pokok, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa sahaja atas muka bumi. Bila kena je angin ni, kecuali akan menjadi ramim. Surah Az-Zariyat. Akan jadi serbuk. Artinya angin ini akan memusnahkan kesemuanya. Dan apa yang menakjubkan kata para ulama seperti Syekh Bahjat.
Dia menyatakan dunia tidak pernah menyaksikan angin sedahsyat ini. Kerana apa? Kerana angin ini datang 7 layalin wa 8 ayyamin husuma. 8 hari 7 malam non-stop. Angin taufan itu datang di lokasi yang sama. Tidak bergerak ke tempat lain. 8 hari, bukan 8 jam. Kalau Filipina baru ni, berapa jam kita boleh rekodkan taufan itu datang. Tapi ni kita boleh bayangkan 8 hari 7 malam non-stop. Husuman, non-stop. Dengan kencangnya angin itu, betapa sejuknya angin yang dibawa ini, dan tidak ada seorang pun yang survive dalam angin ini. Kata Al-Imam At-Tabari ketika mentafsirkan ayat ini, dia kata, angin ini pokok pun tak boleh halang. Awan biasa pun tak boleh nak memperlahankan kedatangan awan pekat ini. Sehingga ada ayat Quran menyatakan, angin ini sifatnya rihun aqim. Aqim ni perkataan kepada perempuan yang tidak boleh melahirkan anak, Siti. Seorang kata imra'atun aqim. Al-Quran menggunakan juga sifat angin ini dalam ayat lain, surah Az-Zariyat, dengan rihun aqim. Angin yang mandul. Artinya angin yang tak akan memberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Rihun sarsarin atiyah dalam ayat lain. Angin yang terlalu sejuk dan terlalu kencang. Kalau sejuk tak kencang boleh lari lagi. Yeah. Kalau kencang tak sejuk tak apa lagi. Bila double macam ni, siapa yang boleh menyelamatkan diri? Betul. So kesimpulannya, manusia yang berlagak ini, yang tinggi mereka 100 lengan. Ni jasad diorang ni, Siti. Dikatakan 100 lengan kita. Punyalah hebatnya fizikal diorang. Namun akhirnya berkesudahan. Semuanya dilambungkan Allah oleh angin ini dan dihempaskan ke atas muka bumi. Tidak tinggal kecuali mayat-mayat bergelimpangan, dan mereka dengan pokok kurma yang sudah lapuk tidak ada beza. Mereka dengan pohon-pohon tamar yang sudah tercabut akarnya sudah tidak ada beza. Pendek kata, nak recognize ini mayat ke atau bukan mayat pun dah susah kerana kemusnahan yang berlaku terlalu total. Itulah saya kira gambaran dahsyatnya tentera Allah yang bernama angin, menjalankan tugas bi amri rabbiha, mentaati arahan Tuhan untuk menjalankan urusan ke atas kaum 'Ad, kaum yang telah mendustai nabi mereka. Jadi sedang pendengar, kesimpulannya, kalaulah kita melihat fenomena-fenomena alam yang pelik-pelik berlaku, janganlah kita anggap itu hanya fenomena alam yang berlaku di kawasan-kawasan gunung berapi sahaja, ataupun berlaku di US, berlaku di Filipina sahaja. Kerana ingat, kadang-kadang kiamat itu datang dalam bentuk kecil, iaitulah kejadian gempa bumi, dan tidak ada tempat yang selamat pada waktu ini. Dan mungkin juga ia juga adalah petanda kiamat besar akan datang dalam bentuk kejutan. Maka kita kena nampak benda tu. Jangan duk nampak apa yang hanya dilaporkan oleh akhbar, sebagai suatu bencana alam tanpa ada kaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang mahu membalas perbuatan manusia yang berdusta kepada agamanya. Wallahu alam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Siti, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Apabila menjawab soalan Siti tadilah, apabila kita ditimpa musibah, kita jangan cepat sangat buat tafsiran yang bukan-bukan, sama ada pada diri kita maupun pada orang lain dalam bentuk media ataupun laporan ataupun bising-bising di laman sosial. Kerana ada orang bila berlaku fenomena alam, gempa bumi, taufan, contoh yang menimpa kawan-kawan kita di Jepun, cepat benar mereka tafsirkan ini sebagai hukuman Tuhan kepada manusia yang bermaksiat. Saya rasa okey, mungkin betul lah ada orang bermaksiat, tapi tidak semua orang yang ditimpa musibah itu bermaksiat. Biarlah kita berhati-hati dalam kenyataan kita. Kita berlapik sedikit kerana boleh mengguriskan hati perasaan. Entah-entah ada orang Islam di Jepun yang juga menjadi mangsa kepada musibah ini. Kalaulah kita nak kata ini hukuman Allah kepada pemaksiat,
kenapa tsunami tidak menimpa negara-negara orang-orang yang kita tahu banyak maksiat? Kenapa menimpa Banda Aceh orang Islam ramai? Kenapa menimpa, kenapa tidak pergi ke US ke contohnya kan? Setengah orang berfikir, setengah orang kadang-kadang dia nampak dengan mudah ini adalah balasan Allah kepada orang-orang yang kufur. Kita tidak boleh menyatakan demikian dengan mudah. Kita kena melihat fenomena ini juga sebagai suatu peringatan Allah kepada sama ada orang itu pemaksiat maupun orang itu orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan ini boleh memberikan pahala kesabaran kepadanya di atas kematian orang-orang tersayang. So kita tidak boleh dengan mudah. Bahkan ada orang juga daripada jenis lain pula hanya melihat fenomena ini kemudian membelik-belik Quran mencari angka-angka yang menarik untuk dikaitkan dengan tarikh kejadian. Ada pula sekelompok macam ni. Jadi alangkah baik kalau kita berprinsip macam ni, iaitu apa yang ayat yang saya bacakan tadi. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Iaitulah tidak ditimpakan musibah. La yusibana illa kataballahu lana, kecuali ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa beradabnya orang-orang beriman yang dinyatakan di dalam Al-Quran ini kerana dia kata kataballahu lana. Dia tidak berkata kataballahu alaina. Dia tidak melihat negatif apa yang Tuhan turunkan kepada manusia. Ia melihat ini suatu peringatan Allah, wake up call untuk kita kembali kepada Allah. Tak usah nak menyalahkan orang, salahkan diri kita sendiri. Maka kita anggap ini panggilan sayangnya Allah kepada kita. Kataballahu lana. Lana ni maknanya positif. Kalau alaina, benda tu negatif. Maka kita kena lihat dengan baik. Ini adalah suatu panggilan daripada Allah supaya bersegera pulang kepadanya. InsyaAllah. Baik, betul. Saya setuju macam Ustaz cakap kan. Kadang-kadang bila Allah beri musibah, contoh kematian kan. Kalau kita lihat di kalangan para sahabat pun banyak kalangan orang tersayang kan. Adakah itu musibah semata? Mungkin kadang-kadang Allah nak uji kan. Macam mana tahap kesabaran seseorang itu. Okey, baik. Mungkin kita nak bersama dengan pemanggil saat ini. Okey, anda boleh interaksi dengan kami di konti. Bertanya soalan berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada petang ini. Okey, kita kumpul soalan Ustaz ya. Yang pertama di talian. Bersama siapa? Assalamualaikum. Dah lama menanti. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa di talian? Hafizuddin. Ya. Dari mana? Dari Pulau Pinang. Silakan saya soalan. Hafizuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Ustaz tolong jelaskan apa kelebihan-kelebihan Nabi Hud dan mukjizat-mukjizat khusus bagi Nabi Hud? Okey. Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Berikutnya kita ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di talian? Ismail dari Bagan Serai. Silakan Ya, Cik saya Ismail Ismail. soalannya. Saya nak sebutnya kata tadi pasal Aceh di tempoh tsunami tadi kan. Saya rasa ada juga hikmahnya Aceh itu di tempoh tsunami. Ya, Kerana selepas Aceh di tempoh tsunami, wilayah Aceh itu diberikan status wilayah otonomi. Ya. Di dalam negara Indonesia lagi, tapi pemerintahannya diberikan secara sendiri. Dengan itu Aceh boleh melaksanakan syariat Islam. Betul. Masya Allah. Terima kasih Cik Ismail ya. Baik, Assalamualaikum. Okey, yang seterusnya Ustaz. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, tak bersedia. Silakan Ustaz, respon dulu untuk dua tu. Cik Hafizuddin, terima kasih ya. Cik Hafizuddin kena download ni, bukan download, kena buka balik website IKIM FM kita mengenai kelebihan Nabi Hud alaihissalam dan mukjizat yang berlaku pada baginda. Kita telah kupas pada sebelum ini. Cuma saya boleh nyatakan Nabi Hud ini kelebihannya dia Nabi bangsa Arab. Nabi pertama yang berbangsa Arab. Dia panggil Arab kuno lah, Arab kuno, iaitu zaman sebelum Nabi Ibrahim lagi alaihissalam, Nabi Ismail. Dan mukjizat Nabi Hud adalah baginda tidak mampu dibelasah oleh gangster-gangster kaum Ad ni ketika dia mencabar. Ini minggu lepas Siti, saya sudah katakan, di mana Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Hud alaihissalam untuk tidak dapat diapa-apakan bila dia membuat kenyataan perpisahan dengan kaumnya, iaitu kedatangan azab. Yang ketiga, Nabi Hud selamat daripada taufan ini. Ini suatu yang pelik. Ketika azab ini datang, ada orang selamat. Inilah pertolongan wa najainahu dan walladina ma'ahu birahmatin minna. Dengan rahmat Allah mereka diselamatkan.
Inilah mukjizat yang berlaku kepada Nabi Hud alaihissalam. Saya. Okey. Okey, yang kedua nak respon, ada hikmah kenapa? Yang kedua tu saya kira bukan soalan tu, itu pandangan yang bagus. Saya sendiri sudah sampai ke Bandar Aceh. Masya Allah, seperti berada di Kelantan dah pula ya, di situ melihat orang-orang bertudung labu, perkembangan bisnes, masyarakat yang berniaga di tepi-tepi jalan di Masjid Bandar Aceh, ekonomi yang pesat membangun. Saya tetap menemui manusia yang fobia untuk ke pantai, ke laut. Tetapi apapun, inilah yang saya katakan tadi, jangan cepat melihat ia hukuman Allah. Mungkin kepada pelaku maksiat ia adalah hukuman Allah, tetapi ramai orang-orang beriman di Bandar Aceh yang melihat musibah ini sebagai suatu penambah pahala, perencah kepada mereka untuk menempa syurga Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah dengan musibah Allah, kerana apabila ia datang, ia tidak hanya kena kepada orang-orang yang zalim semata-mata. Jadi orang-orang beriman akan melihat ini sebagai suatu penambah pahala baginya, kerana pahala yang paling besar bukanlah pahala mengerjakan ibadah, tetapi pahala sabar apabila ditimpa musibah. Pahala sabar sebab ada di antara kita nanti yang masuk ke syurga dengan pahala sabar yang begitu banyak, tanpa kita ketahui pun sebenarnya kan, bila tengok-tengok amal ibadah tak banyak mana, punya pahala sabar tu yang menggunung. Okey, saya setuju macam Ustaz katakan tadi, bahawasanya tidak ada yang Allah jadikan itu sia-sia, hatta sekecil-kecil perkara yang sebesar-besarnya, dan ada pun hari kiamat yang dikatakan dahsyat itu nanti ya, berlakunya juga kerana Allah nak menghapuskan dosa kita di dunia, dan mungkin bila bangun dari kubur nanti, okey, masuk syurga tanpa hisap umpamanya kan. Okey. Baik, kita nak bersama pemanggil lagi Ustaz di talian. Bersama siapa agaknya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sisi dengan Ustaz, saya Nasir dari Ipoh. Agak dah Cik Nasir, silakan. Saya baru-baru ni saya dapat SMS Ustaz. So, minta maaf lah, dia ni tak sosial lah kan. Ya, saya tak berapa jelas. Banyak penafsiran Quran ini. Ya. Banyak menggunakan otak gitu ni. So, wallahu alam, dan lagi satu dan dia istilahkan SMS tu, dia istilahkan banyak hadis Bukhari tu palsu. Plus hadis tu palsu, wallahu alam. Ya, saya. Betulkan sikit lah orang ni. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ustaz. Cik Nasir, saya kira begitu tegas ya dengan gerakan anti hadis. Saya kira ini iaitu gerakan yang bermusuh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendatangkan banyak fitnah kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagi saya, kita perlu mendekati golongan ini sekiranya boleh didekati dengan disiplin ulumul Quran, ulumul hadis. Hujjiyatul Quran wa hujjiyatul hadis, di mana duduknya kehujahan hadis-hadis Nabi dalam mensyarahkan ayat-ayat Quran. Kerana golongan anti hadis ini terbabas dalam disiplin ilmu ini, dan pentafsiran Quran dengan otak adalah terlarang sama sekali. Kerana memfassar al-Quran bi ra'yihi, barang siapa mentafsirkan Quran dengan pandangan akalnya, meskipun dia rasa pandangan itu yang terbaik, dia tetap melakukan kesilapan dan dosa. Sebab itu saya sendiri secara peribadi sebelum datang ke konti ini, kita kena study paling kurang 3 tafsiran, seperti yang saya rujuk Al-Imam At-Tabari, yang kedua Syekh Qutb, dan yang ketiga Tafhimul Quran Al-Imam Al-Maududi. Sekurang-kurangnya kita ada rujukan dalam perbincangan kita. Jangan duk kok dan je tafsir ikut akal. Ini sangat berbahaya kepada masyarakat kita. Okey, baik. Okey, Dayang Suzana Awang di FB Ustaz ditanya, Allah Ta'ala tu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Betul. Okey, sebab itu sebanyak 124,000 orang Nabi diutuskan untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dalam bala bencana diturunkan pun, Allah masih mahu memberi ruang untuk hambanya kembali kepadanya. Betapa kasihnya Allah tu pada manusia. Betul. Namun masih ramai yang tak menyedarinya. Kadang-kadang membuat penganiayaan terhadap manusia lain, menggunakan kata-kata dan sebagainya. Komen Ustaz. Saya suka pada perbincangan mengenai rumusan ataupun apa yang kita boleh tegaskan balik pengajaran. Benar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman meskipun kepada orang kafir. Allah sangat sayang, pengasih, memberikan ruang waktu 900 tahun lebih
kepada kaum Nabi Nuh untuk membuat pilihan menyembah berhala atau menyembah Allah yang satu. Demikian juga kaum Hud ditimpakan mereka kemarau dulu sebagai wake up call. Tapi manusia ni memang macam ni sifatnya, dan peringatan untuk kita jugalah. Kerana manusia ni yang sukar untuk diubati bukanlah penyakit fizikalnya, tetapi penyakit hatinya. Dan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf ayat 27, mungkin saya boleh nyatakan terus Siti, kerana inilah poin terakhir yang saya mahu nyatakan. Allah Subhanahu Wa Taala membuat kesimpulan kepada cerita ini dalam bentuk Allah menyebut dahulu masalah pendengaran. Masalah manusia yang ada kepada kaum 'Ad dan juga kita hari ini adalah masalah tidak mendengar, tidak memberikan telinga secara maksimum. Pendek kata, dengar sikit dah ada persepsi, dengar sikit lari, dengar sikit tutup telinga, tidak konsisten untuk mendengar sampai habis. Sebab itu ia lebih besar daripada masalah penglihatan dan masalah-masalah lain. Kerana Allah berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berkata ketika merumuskan cerita kaum 'Ad ini dengan berkata, وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ. Sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan kaum 'Ad yang tidak pernah kami kurniakan kelebihan ini kepada orang-orang sebelum mereka. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. Kami berikan mereka kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk melihat. Tidak ada kalangan mereka yang buta, tidak ada kalangan mereka yang peka. وَأَفْئِدَةً. Kami berikan mereka hati dan perasaan. Pendek kata, mereka sihat belaka. Macam negara yang saya tengok data daripada World Happiness Report 2013. Siti tahu tak negara yang paling sihat dan negara paling bahagia di dunia ni? Negara Denmark namanya, Siti. Negara Denmark dan negara Finland. Ini menurut data PBB negara yang paling sihat, negara paling bahagia. World Happiness Report. Denmark Denmark. Bolehlah pergi tu, Siti. Tetapi tidak berguna kesihatan fizikal ini dan kebahagiaan fizikal apabila mata hati, telinga hati dan hati yang sebenar itu tertutup dan pekak dan buta sebenarnya. Yang inilah Allah Ta'ala kata penyakit spiritual yang menimpa kaum 'Ad. Dalam lanjutan ayat itu yang berbunyi, فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ. Tengok, Allah sebut pendengaran dulu. Allah tak sebut penglihatan dulu, kerana telingalah segala-galanya. Di sinilah kita lahir di dunia. Aktifkan telinga dulu kan? Telinga dulu tak masuk ke rumah kat mulut dulu. Telinga dulu diazankan masa dalam bentuk kita fetus dulu. Ya, Allah buat telinga dulu, baru Allah buat mata. Kemudian macam-macam lah kat dunia ni yang membabitkan telinga. Bila berdoa kita kena sebut, tak boleh senyap-senyap. Bila telinga kita dengar apa kita nak cakap. Doa senyap tak diterima. Meskipun Allah Maha mendengar. Kan? Dan Allah buat telinga kita 2, mulut kita 1. Semua ni kita kena fikir. Sebab itu Allah dahulukan telinga kerana masalah kaum 'Ad adalah masalah mendengar. Bukan tak dengar pekak, tapi tak dengar apa yang disampaikan oleh ustaz yang bernama Nabi Hud AS ni. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillah. Sebab dia orang lawan signboard. Mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak nak dengar pun. Ya, inilah pelajaran yang diulang-ulang. Wasarrafnal ayat la'allahum yarji'un. Yang diulang-ulang. Pendek kata, signboard bukan satu. Signboard ni ada banyak di highway agama kita ni dalam Quran. Tetapi manusia memang macam dia lah perangainya. Mereka tak boleh percaya benda yang mereka tak pernah lihat. Ya, benda kiamat, benda tak pernah nampak. Jadi susah nak percaya. Kebangkitan selepas mati, mereka tak pernah lihat orang mati hidup balik. Maka mereka tak boleh nak percaya. Inilah ujian yang sentiasa berlaku pada setiap zaman, termasuk kita pada hari ini. Wallahualam. Okey, sebelum kesimpulan Ustaz, mungkin nak tanya, bila kita mendoakan seseorang, kalau kita tengok kan Nabi, mana-mana Nabi dan Rasul membawa ajaran Allah Ta'ala, bila pergi kepada satu kaum, tak nak ikut juga, Allah akan timpakan musibah. Dan hidayah itu datang untuk macam-macam. Betul. Okey, jangan kita ingat bila kita doakan orang lain supaya dapat hidayah, yang baik-baik itu datang. Kadang-kadang mungkin melalui ujian dulu, datang ujian, insaf, dan baru dapat hidayah. Mungkin sedikit pandangan Ustaz tentang tu, mengenai hidayah ni. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Seni, Maha Karya, Maha Halus dalam
dalam tindak tanduknya kepada kaum pendosa. Dan Allah mempunyai tentera yang begitu ramai untuk melakukan arahannya. Ada nama air, itulah yang telah memusnahkan kaum Nuh. Ada yang bernama angin, itulah yang memusnahkan kaum Hud dan kaum Thamud. Ada yang bernama tubuh badan ni pun seperti yang berlaku pada pemuda-pemuda Al-Kahfi. Ia pun tentera Allah ketika mereka ditidurkan dan Allah menggerakkan badan-badan diorang. Sebab kalau tidur lama tapi badan tak gerak, nanti krem. Maka wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Maknanya apa dalam badan ni pun adalah tentera Allah Subhanahu wa taala untuk Allah laksanakan segala tegurannya kepada pendosa. Jadi kita tak tahu bentuk apakah Allah Ta'ala mahu berikan kepada orang yang kita doakan menerima hidayah. Tetapi sebaiknya, biarlah kita berdoa Allah memberikan dia teguran dalam bentuk yang halus. Dan janganlah Allah memberikan dalam bentuk tarhib yang sangat-sangat tragik. Kita minta dia dijauhkan. Pendosa-pendosa itu dijauhkan. Biarlah dia didekatkan kepada Allah dengan cara teguran semata-mata daripada kita. Dalam bentuk duit yang dia dapat tiba-tiba hilang ke contohnya. Cukuplah dengan macam tu. Sebab kita bimbang kalau dengan cara seperti itu dia tidak kembali pada Allah. Benda yang kita tak doa pun, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mahu bertindak, Allah akan bertindak atas kehendak dia. Bila si pelaku maksiat masih tidak insaf, maut semakin hampir tapi tak insaf-insaf juga, maka ditimpakan musibah supaya dia bertaubat sebab saat kematiannya semakin hampir. Siapa tahu? Wallahu a'lam. Baik.